Assalamualaikum dan salam sejahtera Top Notch. Anda bersama saya, Nur Akmal Alisha binti Ahmad Mazlan serta jurukamera Muhammad Qaffar Razik dan Muhammad Adam Rizki untuk liputan kali ini. Saya akan membawa anda ke Karnival Kebitaraan, Kemahiran Kesenian dan Kebudayaan Pendidikan Khas Daerah Kota Tinggi yang berlangsung di SMK Bandar Mas. Karnival ini berlangsung selama 2 hari iaitu pada 26 dan 27 September 2022. Teruskan bersama kami. Apakah antara persiapan yang pihak tuan sediakan untuk karnival kali ini? Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli jawatan kuasa pengelola. First kepada pihak pejabat pendidikan daerah Kota Tinggi, guru-guru pendidikan khas daerah Kota Tinggi yang berusaha bekerjasama secara berkolaboratif ya untuk menjayakan program Karnival Kemahiran Pendidikan Khas bagi daerah Kota Tinggi tahun 2022 ini. Jadi bagi persiapan ya, selaku tuan rumah kami memang bersedia ya daripada awal, terutama dari aspek tempat ya, dari aspek logistik ya, kami semua sudah bersedia kerana kami bekerja dalam satu pasukan yang melibatkan semua ya, bukan saja untuk guru-guru pendidikan khas tetapi guru-guru aliran perdana dan juga melibatkan ya kolaboratif ya bersama dengan PIBG. Jadi semuanya berjalan dengan lancar dan saya sangat-sangat menghargai ya atas kerjasama yang diberikan oleh semua guru pendidikan khas daerah Kota Tinggi. Apakah antara kekangan yang pihak tuan alami sepanjang persiapan untuk mengajukan karnival kali ini? Berbicara tentang kekangan, dia ada words yang perlu kita ingat. Gagal merancang untuk gagal. Ya. Jadi oleh kerana kita memang sentiasa bersedia untuk apa jua bentuk event di SMK Bandar Mas. Ya. Jadi saya rasa kekangan itu memang tidak ada. Kerana dalam pengurusan dan pentadbiran kita tidak memikirkan masalah. Kita memikirkan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Jadi dalam kata-kata lain, tiada masalah yang timbul, semuanya berjalan dengan lancar atas komitmen dan kerjasama semua pihak. Assalamualaikum. Boleh saudara memperkenalkan nama saudara? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rizan bin Muhammad Azizan. Sekolah dekat SMK Penggerak Utama. Boleh saudara memperkenalkan makanan saudara? Makanan saya spaghetti aglio olio bersama spaghetti aglio olio, udang lobster bersama sos Alfredo. Baiklah, semoga berjaya. Apakah objektif sebenar program Gilang Gemilang seperti ini dilaksanakan? Okey, terima kasih. Untuk makluman, objektif utama kita bagi Karnival Kemahiran Kebudayaan dan Kesenian tingkat daerah Kota Tinggi pada tahun 2022 ini ialah untuk mencungkil, mengasah mencungkil bakat kemahiran di kalangan murid-murid pendidikan khas atau murid yang OKU lah. Dan kita nak tingkatkan potensi mereka, sebab itu kita buat program selama 2 hari bagi mencungkil. Maknanya sekolah dia akan ajar pelajar-pelajar ini untuk kemahiran-kemahiran yang ada 13 kemahiran yang kita pertandingkan pada 2 hari ini, dan jadi kerjasama daripada guru-guru pendidikan khas melatih pelajar-pelajar yang berpotensi dan dimaksud dipertandingkan di peringkat daerah Kota Tinggi bagi tahun 2022 ini. Boleh tuan ceritakan apakah pertandingan-pertandingan yang diadakan sepanjang karnival ini? Okey. Untuk makluman, kita ada 13 pertandingan lah yang berlangsung selama 2 hari, iaitu pada semalam 26 hari bulan September 2022, yang mana pada hari pertama itu kita ada pertandingan donat competition, pertandingan donat kan? Kemudian ada pertandingan kemahiran, inovasi kemahiran, kemudian ada yang ketiga ialah bagi pertandingan bahasa Melayu dan storytelling, juga ada pertandingan roket air. Itu antara hari pertama, dan hari kedua ialah pada hari ini 27 hari bulan kita ada pertandingan pasta sekarang berlangsung di belakang inilah membuat pasta. Kemudian ada cupcake di sekolah rendah, di sekolah menengah juga. Maknanya ada hiasan cupcake lah, cupcake.
Seterusnya dia ada pertandingan di sebelah sana, ada pertandingan melukis doodle, melukis doodle, dan yang dengar suara tu bunyi itu ialah pertandingan I Can See You Talent. Maknanya ada pertandingan tu, ada nyanyian, ada tarian dan ada permainan alat muzik. Itu antara aktiviti yang dipertandingkan lah untuk peringkat daerah. Dan selepas ini mereka ni selepas bertanding ni kita akan masuk penyertaan di peringkat negeri Johor yang akan berlangsung pada 5 dan 6 di SMK Indapura. Itu peringkat negeri Johor. Jadi kita telah latih pelajar kita dan kita saring melalui pertandingan ini untuk menghantar peserta ke peringkat negeri Johor. Wow, sangat menakjubkan. Apakah impak program di luar bilik darjah bagi murid berkeperluan khas ini? Baik, sebenarnya program-program ini dia akan memberi impak yang besar lah. Terutamanya kita beri pendedahan kepada pelajar-pelajar. Supaya sekarang ini kalau kita tengok kemahiran yang dipertandingkan ialah kemahiran-kemahiran yang akan dilaksanakan. Sebab kita nak mencongkel, menghasilkan potensi pelajar. Sebab itu ada kemahiran yang masakan, ada gubahan, ada kan. Jadi untuk mengembangkan potensi mereka. Supaya dia pelajar-pelajar ini dia akan datang bila dia keluar sekolah tu dia ada kemahiran. Dia boleh ada kemahiran dan boleh contoh nak minta pekerjaan akan datang dia. Yang penting itu ialah pendedahan di peringkat sekolah, bimbing dan kita pertandingkan untuk mencongkel bakat dia. Apakah harapan Tuan selaku penolong pegawai PPKI kepada rakan-rakan PPKI? Okeylah. Terima kasih banyak. Ini soalan yang baguslah. Sebenarnya harapan saya untuk pertandingan ini, sebenarnya pertandingan kemarin ialah pertandingan yang mempunyai skill yang tinggi. Jadi harapan saya memang guru-guru pendidikan khas seluruhnya telah membantu untuk menjayakan program ini dan melatih pelajar-pelajar. Sebab itu hari ini diorang datang sini untuk pertandingan. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah. Maknanya guru-guru bekerjasama membantu bagaimana nak melatih pelajar-pelajar ini dan dipertandingkan untuk mengembangkan bakat dia. Itulah harapan saya dan kerjasama yang baik di kalangan guru-guru, pihak penganjur juga selaku tuan rumah telah bersedia untuk melaksanakan program karnival ini. Itulah harapan saya supaya kita boleh membantu pelajar pendidikan khas ni ataupun di kalangan korang OKU untuk mengembangkan potensi dia. Itulah harapan saya, kerjasama yang diberikan yang kita harapkan. Itu saja. Boleh gitu. Terima kasih diucapkan kepada Encik Tarmizi bin Muhammad atas perkongsian tentang karnival ini. Terima kasih sama-sama. Baiklah. Sekian sahaja dari saya, Nur Akmal Alisha binti Ahmad Mazlan bersama juru kamera Muhammad Quafar Razik dan Muhammad Adam Rizki. Sehingga kita berjumpa lagi. Bersama-sama dengan saya, Encik Sarif bin Ahmad, Timbalan PPD Pengurusan Sekolah. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akmal Alisha binti Ahmad Mazlan, wartawan Sejarah TV, Sejarah Top Notch. Baiklah Tuan, terdapat beberapa soalan yang ingin saya ajukan kepada Tuan. Apakah impak program di luar bilik darjah ini bagi murid berkeperluan khas? Okey, sebenarnya program ini untuk membantu murid-murid berkeperluan khas untuk masa hadapan mereka. Jadi mereka ini nanti akan dilatih untuk menjadi seorang yang berdikari, seorang yang berkemahiran, dan murid-murid ini nanti dapat diharapkan nanti selepas mereka ini habis sekolah, mereka ini nanti dapat menyambung kerjaya mereka. Sekurang-kurangnya mereka ini dapat menjadi seorang pekerja yang baik, berkemahiran, dan mereka ini nanti dapat menyara hidup mereka untuk di masa hadapan mereka. Baiklah. Apakah harapan pihak Tuan untuk pengajaran program seperti ini? Saya bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi mengharapkan supaya program-program seperti ini dapat diperbanyakkan, dapat diperluaskan di semua peringkat supaya murid-murid berkeperluan khas ataupun murid-murid pendidikan khas di sekolah-sekolah daerah Kota Tinggi ini dapat peluang yang banyak untuk mereka menimba ilmu, untuk mereka mencipta sesuatu yang baru, untuk mereka menambah kemahiran mereka demi masa depan mereka. Baiklah, terima kasih Encik Sahri atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih.